Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa biyasi wa la tu'asi wa bitamim biqaid. Terima kasih kepada pengacara program kita hari ini, Cikgu Muhammad Jalil bin Ahmad, Pengetua SMK Teluk Bayu. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaki bin Ahmad, Pengetua Sekolah Menengah Agama Nazah, yang telah memimpin bacaan doa kita sebentar tadi. Yang mulia tetamu kita hari ini, Raja Azhar bin Raja Sulaiman, SIP Pejabat Pendidikan Daerah Tampin Negeri Sembilan selaku penceramah dan juga fasilitator kita hari ini. Yang berusaha, Encik Yazi bin Yusof, YDP MPSM Kedah, yang turut bersama kita pada petang ini. Yang berusaha semua ahli jawatan kuasa MPSM KMY, yang berusaha pengetua-pengetua cemerlang, yang berusaha pengetua-pengetua daerah Kuala Mudayan serta wakil. Seterusnya yang berusaha penolong-penolong kanan pentadbiran dan juga setiausaha-setiausaha PBD bagi sekolah-sekolah daerah Kuala Mudayan yang dihormati sekalian. Segala syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW serta selamat sejahtera kepada semua yang sedang mengikuti program kita secara maya atau dalam talian pada petang ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Mulia Raja Azhar bin Raja Sulaiman, SIP plus PPD Tampin, di atas kesudian Tuan untuk menyampaikan ilmu dan juga tunjuk ajar serta membantu kami dalam bengkel pentaksiran bilik darjah, analisis dan laporan PBD. Selamat berkenalan, terima kasih banyak dan selamat datang ke daerah Kuala Mudayan walaupun secara maya. Semoga ianya dapat memberi manfaat, panduan yang jelas tentang pengurusan PBD di sekolah nanti. InsyaAllah Tuan. Seterusnya saya juga ingin merakamkan ucapan dibuat terima kasih kepada semua jawatan kuasa MPSM KMY yang berjaya menganjurkan program kita pada hari ini. Terima kasih semua. Pada semua rakan-rakan pengetua yang dapat bersama-sama dengan program kita petang ini, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih. Untuk makluman kita semua, pada ketika ini juga sedang berlangsung satu lagi program anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, iaitu Taklimat Pelaksanaan Pemacu Akademik Cemerlang Kedah PACK, yang melibatkan 17 orang pengetua daripada KMY. Jadi mungkin mereka tidak dapat bersama kita pada petang ini, kemungkinan ada wakil. Tidak ketinggalan juga, terima kasih kepada semua penolong kanan pentadbiran dan setiausaha-setiausaha PBD sekolah-sekolah daerah Kuala Mudayan yang turut bersama-sama berada dalam program pada petang ini. Kita istilahkan mereka ini semua adalah penggerak utama PBD di sekolah. Orang kuat yang sentiasa memberi komitmen yang tinggi semasa menjalankan tugas, membantu melaksanakan PBD sebagai peneraju utama di sekolah. Untuk makluman sekalian, bengkel ini sebenarnya telah mendapat restu dan kebenaran daripada PPD Kuala Mudayan dan kita melalui surat panggilan daripada PPD, maka kita jemput tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Dan program ini merupakan anjuran MPSM Kuala Mudayan, di mana bilangan sekolah yang terlibat untuk program pada petang ini adalah sebanyak 48 buah sekolah, di mana setiap sekolah akan menghantar 3 orang peserta. Jadi jumlah keseluruhan lebih kurang 144 orang lah. Jadi kita juga terpaksa melaksanakan program ini secara Google Meet kerana kita setakat hari ini kita masih boleh bersemuka. Jadi tujuan program ini diadakan pada matlamat ataupun tujuan utama kita melihat PBD ini sekarang amat penting. Jadi kita nak menilai tahap penguasaan dan prestasi murid dalam setiap mata pelajaran yang mula diperkenalkan daripada tahun 2016 lagi sehingga sekarang. Jadi amat bertepatan dan relevanlah program kita dengan situasi ini. Jadi bengkel kita pada petang ini, kita akan memantapkan lagi pengurusan data
PBD terutama berkaitan dengan analisis dan juga pelaporan data. Dan di situ juga kita akan memantapkan penjaminan kualiti PBD oleh pengurusan sekolah dan juga kesahihan data, insya-Allah. Oleh itu, kali lagi pada kesempatan ini, saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga pada Yang Mulia Raja Azhar bin Raja Sulaiman, SIP Plus, PPD Tampin, di atas kesudian Tuan bersama untuk berkongsi ilmu dengan kami hari ini. Begitu juga dengan YDP MPSM Kedah dan juga AJK MPSM Kuala Muda Yan, semua rakan-rakan pengetua, PK pentadbiran, setiausaha PBD sekolah-sekolah daerah Kuala Muda Yan kerana bersama-sama menjayakan bengkel pada petang ini. Semoga selepas ini kita dapat melaksanakan tugas kita dengan lebih berkesan dan juga lebih terancang, insya-Allah. Akhir kata, selamat berbengkel. Sekian, terima kasih. Lindung diri, lindung semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian budi Tuan Yang Dipertua. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, bengkel dimulakan. Tajuk pentaksiran bilik darjah, data dan laporan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Raja Azhar bin Raja Sulaiman. Sebelum itu, izinkan saya kongsikan sedikit biografi beliau. Yang Mulia Raja Azhar bin Raja Sulaiman adalah merupakan pegawai C+ yang kini berkhidmat di PPD Tampin Negeri Sembilan. Beliau berpengalaman luas sebagai pengetua di Johor dan Gemas, serta sebagai penolong kanan pentadbiran dan penolong kanan co-curriculum di Tampin dan Gemencih. Pernah berkhidmat sebagai penolong pengarah di JPN Negeri Sembilan, penolong pengarah di bahagian sekolah, penolong pengarah sukan, co-curriculum Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau juga terlibat aktif dalam membimbing sekolah dan pejabat pendidikan daerah dalam pentaksiran co-curriculum PAJSK, menerusi latihan dalaman, bersemuka dan secara online. Beliau pernah bertugas sebagai jurulatih utama PAJSK serta terlibat dalam sesi bengkel dan taklimat di beberapa negeri dalam pengurusan co-curriculum. Kini beliau aktif membimbing sekolah-sekolah melalui siri kursus dan bengkel, latihan secara bersemuka dan online dalam SKPMG2, terutama dalam bidang urus takbir, pengurusan, pengendalian dan penggunaan data. Maka tanpa melengahkan masa, dijemput Yang Mulia Raja Azhar Raja Sulaiman untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih kepada pengacara majlis, moderator Encik Muhammad Jalil, yang saya hormati YDP MPSM Kuala Muda Yan Encik Ahmad Badri Abu Bakar, yang dipertua MPSM Negeri Kedah, pengetua-pengetua dan penolong-penolong kanan sekolah-sekolah menengah daerah Kuala Muda Yan, sahabat saya Cik Zainul Abidin daripada SK Simpang 3. Lama sangat saya tak jumpa dia ni, sejak kami keluar daripada kolej lah. Hari ni kita jumpa Nol, kita jumpa dalam. Terima kasih banyak. Cik Zainul ni ialah guru besar di SK Simpang 3 yang merupakan Exco MGP bagi daerah Kuala Muda Yan, ya. Penolong-penolong kanan, sahabat-sahabat saya, setiausaha peperiksaan, tuan-tuan perempuan yang dirahmati sekalian. Dan sebelum itu, Ustaz Zaki, terima kasih atas bacaan doa kita pada hari ini. Moga majlis kita hari ini, tuan-tuan,
Allah angkat sebagai satu majlis ilmu seperti yang dijanjikan orang-orang yang berada dalam majlis ilmu daripada dia datang sampai dia kembali berada dalam redha Allah. Moga majlis kita pada hari ini satu majlis ilmu yang mendapat redha daripada Allah. Tuan-tuan perempuan yang hormati sekalian, lebih dahulu saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Cik Pengetua Cik Azam, Haji Azam, kerana atas kesudianlah menjemput saya. Ya, saya sebenarnya segan malu lah, kalau sebenarnya cakap malu juga nak mengadakan sesi ini, sebab saya sebenarnya bukan ada apa-apa tuan-tuan, mungkin sedikit pengalaman lah, ya. Tapi atas kepercayaan tuan-tuan ini adalah sangat-sangat saya hargai. Dan bila surat sampai daripada Kuala Muda Yan, KPP dia terus mesej saya. Dia kata ada talk daripada Kuala Muda Yan. Okey, jadi saya sebenarnya sesi di Kedah ni adalah sesi yang kedua sebenarnya. Pada awal tahun lepas saya pernah mengadakan satu sesi bersama dengan penolong kanan. Kita buat satu perjumpaan tapi fokus kita adalah tentang PAJSK, pentadsiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum yang diadakan di Kubang Pasu sebab itu dan juga turut dihadiri oleh sahabat-sahabat kita daripada Jemaah Nazir. Dan saya lihat hasil daripada situ banyak sekolah yang dapat meningkatkan keputusan skor dalam PAJSK, terutamanya daerah-daerah di Kubang Pasu lah. Tapi masa itu dia melibatkan satu negeri, rasanya 2 orang penolong kanan sebab masalah kekangan dari segi tempat, ya. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pentadsiran bilik darjah, ya. Okey, sebelum kita mulakan, kita overview sikit tuan-tuan tentang pentadsiran bilik darjah. Saya ucapkan terima kasih lah sebab bersama-sama kita hari ini ada 2 label, ya. Satu daripada pentadbir sekolah, pengetua, CEO sekolah daripada pengetua. Yang kedua yang akan running ataupun pegawai yang terlibat secara langsung dalam pentadsiran bilik darjah di tingkat sekolah. Jadi tuan-tuan perempuan, hari ini kita bawa satu topik ini kerana merasakan bahawa ini telah menjadi satu aspek yang penting seperti yang dijelaskan oleh ucapan daripada YDP tadi, iaitu pentadsiran ini ataupun maklumat yang kita sampaikan ini akan menjadi satu jaminan kualiti, satu jaminan kualiti apa yang kita laksanakan. Yang kedua adalah tentang kesahihan data yang kita buat. Jadi hari ini kita bercakap tentang kita bercakap tentang pentadsiran bilik darjah. Okey, kita melihat pentadsiran bilik darjah merupakan satu aspek yang telah menjadi satu aspek yang penting sekarang ini. Sekolah menengah atau sekolah rendah. Sekolah rendah apatah lagi, sebab kita tidak ada lagi pentadsiran yang berbentuk pentadsiran awam, UPSR telah tak ada. Jadi satu-satunya dokumen, satu dokumen yang penting yang akan kita gunakan untuk pelajar memohon kepada sekolah-sekolah khas, ke SBP ataupun di tempat-tempat tertentu, antaranya adalah pentadsiran bilik darjah. Dan saya melihat pentadsiran bilik darjah ini juga, kalau tuan-tuan perhatikan, ya, permohonan sampai ke permohonan untuk beasiswa, permohonan berkaitan dengan sesuatu perkara untuk prospek pelajar, pentadsiran bilik darjah telah mula diminta sebagai satu evidence dalam perkembangan ataupun pencapaian murid-murid kita, ya. Jadi di sekolah menengah pun pattern yang ini berlaku, ya. Termasuklah juga bila PT3 kita ditangguhkan, jadi kemasukan pelajar-pelajar kita sekolah-sekolah SBP tingkatan 4, kemasukan sekolah-sekolah khas, kemasukan sekolah-sekolah yang tertentu, pentadsiran bilik darjah menjadikan satu elemen yang penting. Okey, bila kita melihat kepada pentadsiran bilik darjah ini, ya, satu perkara yang perlu kita lihat adalah pelaksanaannya. Ya, kalau kita lihat tuan-tuan dalam laporan PDPR, ya, saya rasa format laporan di semua negeri adalah sama, kan? Dan di hujungnya itu ditandakan adakah pentadsiran bilik darjah dilaksanakan, ya atau tidak. Ya, kemudian dalam tu ada cat kaedahnya. Sebab saya memang setiap minggu saya akan menganalisis semua sekolah. Setiap hari untuk semua sekolah, 51 buah sekolah dalam PPD Tampin, dan kemudian pada hari Isnin berikutnya saya dipertanggungjawabkan untuk membentangkan laporan dan dapatan daripada pelaksanaan PDPR. Ya, sebab kita bukan nak memantau tapi kita nak melihat isu, melihat apa yang boleh kita bantu di sekolah. Jadi salah satu yang dilihat itu ialah pentadsiran bilik darjah.
Okey, jadi hari ini kita nak bercakap tentang bilik darjah, analisis data dan laporan. Kenapa audiens kita pada hari ini adalah pengetua dan penolong kanan satu? Okey, tuan-tuan. Saya ucapkan tahniah pada Kuala Muda Kuala Muda Yan kerana dapat bersama-sama menjemput pengetua-pengetua, sebab data ini sebenarnya dia adalah salah bentuk praktikal. Bentuk praktikal yang kedua adalah bentuk yang agak sedikit teknikal lah. Kadang-kadang kita cakap juga kan, yang ni mungkin PK1 boleh buat. Tapi melihat kepada kalau pengetua dapat membuat satu analisis yang simple, yang mudah dan cepat, itu merupakan satu advantage lah. Apalagi tuan-tuan kan dalam keadaan kita ni sama-sama kerja dari rumah kan, waktu tertentu kita mungkin nak tengok analisis tertentu, analisis tertentu dalam bentuk yang telah kita buat sorting ataupun kita dah buat rumusan. Jadi pada waktu itu mungkin kita tak dekat sekolah, mungkin sekolah mungkin kita boleh minta PK kita dan sebagainya. Ini kita buat dari rumah, tapi kita nak maklumat tu segera. Jadi hari ini kita bawa sedikit ilmu ini supaya boleh gunakan. Dan saya percaya tuan-tuan, ilmu yang kita gunakan pada hari ini, tuan-tuan boleh apply banyak benda. Boleh apply dalam PDPR. Saya banyak cakap juga tajuk ini, PDPR, analisis datanya. Kita boleh cakap tentang SKPM, lagi menarik. Kan surat SKPMG 2 dah keluarkan tuan-tuan kan, untuk kita laksanakan untuk sesi edisi tahun 2021. Jadi ilmu yang ada kat sini bukan terhad untuk pentadbiran bilik darjah, tapi boleh dikembangkan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya bawa analisis data hari ini menggunakan apa yang dipanggil sebagai pivot table. Pivot table. Okey, soalan, kenapa tak gunakan Excel biasa? Bila kita tengok dalam pivot data ni, kenapa kita nak guna pivot data ni tuan-tuan? Tak gunakan Excel biasa. Pertama, pivot data ni yang kita nak gunakan ini adalah satu komponen dalam Excel. Kita tak perlu nak install yang baru. Tak perlu install yang baru, memang dah ada dalam Excel kita. Mungkin kita jarang guna atau tak pernah guna. Yang kedua tuan-tuan, kenapa tak gunakan Excel biasa juga? Boleh, tapi Excel biasa memerlukan kita kemahiran yang agak tinggi untuk membuat proses dan analisis data. Okey, contoh kita nak buat analisis, kita kena ingat formula. Sebab saya biasa buat software. Antara yang saya bangunkan adalah banyak software, ada sekolah di Kedah juga yang gunakan software untuk PJSK. Tapi memerlukan kita untuk menghafal ataupun tahu tentang formula-formula yang tertentu. Miss saja satu titik, miss saja satu koma, tak tutup aja bracket, 3 hari kita cari pun tak jumpa tuan-tuan. Kadang-kadang cursor je, space saja kita tak jumpa tuan-tuan. Tapi bila menggunakan pivot ini, dia sangat mudah, sangat fleksibel dan dapat dapatan dengan cepat. Pilih aja apa kita nak. Saya katalah contoh, saya nak data pentadbiran bilik darjah tingkatan 4 untuk sejarah, compare dengan bahasa Melayu. Saya tarik aja tak sampai 10 saat, akan keluarlah perbandingan. Dalam masa kurang daripada 5 saat, nak graf, tarik aja, akan keluarlah graf. Tanpa menggunakan formula. Sebab itulah saya cuba berdasarkan pengalaman di sekolah dulu, kadang-kadang isu ni kat sini lah. Kita ada banyak data di sekolah tuan-tuan. Macam-macam data kita ada. Saya juga di PPD sama. Sebab tu saya cakap dengan rakan-rakan PPD, bila kita kutip data daripada sekolah, kita kena proses data tu. Supaya nanti kita bukan jadi bank data, tapi kita proses data untuk kita analisis. Tujuannya untuk membantu. Daripada analisis itulah kita dapat melihat tentang beberapa perkara, beberapa aspek. Okey. Jadi hari ini kita nak kaitkan antara pentadbiran bilik darjah dengan data yang kita ada. Data dalam pentadbiran bilik darjah ni cukup banyak. Sekolah menengah, bayangkan sekolah menengah daripada tingkatan 1 sampai pada tingkatan 5. Kita ada berapa subjek? Mungkin kita mungkin ada sebesar 21 subjek. Okey, 21 subjek, kita ada berapa tingkatan? Ada 5 tingkatan. Ada 5 TP, ada 6 TP. Jadi data kita dia sangat besar. Sangat besar. Kalau kita darabkan 21 darab 6 darab dengan 5, kalau satu kelas, kalau satu subjek, akan beratus-ratus data. Jadi bagaimana kita nak proses data ini supaya PK1, supaya pengetua cepat dapat gambaran. Dapat gambaran. Kadang-kadang data datang pada kita ni, tapi kita tak boleh nak buat satu rumusan sebab figure ataupun input data ni tu dia besar. Jadi saya nak bawa pendekatan ini, moga ilmu yang ada pada hari ini dapat kita manfaatkan, kita panjang-panjangkan, dapat membantu membantu rakan-rakan ke sekolah. Okey. Jadi hari ini kita
ada dalam 2 jam setengah, tak ada 2 jam lagi. Saya rasa insyaAllah sempat tuan-tuan, jangan risau Saya akan pergi dulu penerangan secara ringkas tentang pentaksiran bilik darjah. Kemudian kita akan pergi pada praktikal bagaimana kita nak buat data itu Saya bawa pada pengurusannya dulu sebab nanti dia berkait juga dengan data apa yang kita nak proses lepas.